Lah sesungguhnya janji palsu itu tidak seindah gigi palsu. Ya, betul. Dan pastinya jam ini juga untuk hari Selasa ni ke. Seperti yang dijanjikan tadi untuk kita kongsikan pembangunan lestari di Terengganu menerusi PITAS 2030. Say hi Ludi kepada kamera-kamera kita, kepada rakan-rakan kita di Facebook. Kita tengah live ni di Facebook Manis FM. Dan akan bersama kita Cik Wan Muhammad Faizul, Cik Wan Yusof, iaitu pegawai penganalisis strategik COE PITAS yang ada bersama kita di konti sekali ni. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Wan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Cik Wan sarapan dah kedok lagi tu. Allah debar kena lagi hari ni. Kita settle dulu baru kita sarapan. Biasa-biasa orang kalau dia debar-debar dia tak sarapan lagi ni. Tahun tu baru linear sikit. Kita panggil Cik Wan saja boleh tak? Boleh insya-Allah. Okey, baiklah. Untuk kita kongsikan berasal daripada Anak Jati Kuala Berang, Terengganu. Yang pastinya untuk kita kongsikan hari ini dengan tajuknya pembangunan lestari di Terengganu menerusi PITAS 2030 lah. Okey, baik Cik Wan, sebagai permulaan kita nak teruskanlah yang dimaksudkan dengan kelestarian pembangunan dan apakah saling kait antara kelestarian pembangunan ini menerusi PITAS 2030 ni Cik Wan. Okey, bismillah. Pertama sekali terima kasih DJ kita pada pagi ni memberi ruang kepada COE PITAS. Saya mewakili COE PITAS lah untuk cerita sedikit tentang tajuk kita pada pagi ni, pembangunan lestari di Terengganu. Saya kira ini bukan perkongsian yang pertama. Sebelum-sebelumnya ada siri-siri perbincangan berkaitan dengan PITAS 2030 kan. So kalau kita masuk kelas, biasanya kita kena refresh balik. Betul. Cikgu akan tanya apa kita belajar sebenarnya tak? Cuma hari ni kita tak tanya lah. Kita nak berkongsi secara rumusannya. PITAS 2030 ni, PITAS stand for Pelan Induk Terengganu Sejahtera. Yang mana ia merupakan pelan yang holistik dan juga pelan yang komprehensif. Sasaran kerajaan negeri untuk menjadikan negeri Terengganu ni sebuah negeri yang maju berkat sejahtera menjelang 2030. Bila kata PITAS 2030 ni, dia bukan milik saya, tapi milik seluruh rakyat negeri Terengganu, sebab ia pelan yang bertujuan untuk membangunkan ekonomi dan juga membangunkan sosial. Ini yang menarik dalam pelan ni, sebab untuk kita biasa ni, kita nak ukur kemajuan sesebuah negeri, kita tengok kepada kemajuan ekonomi kan. Betul. Tengok dari sudut pembangunan. Tapi Terengganu tidak meninggalkan fokus untuk membangunkan, untuk memanusiakan manusia ni. Dia nak menjadikan manusia, nak jadikan rakyat Terengganu ni sebuah masyarakat yang beragama, bermasyarakat dan juga berkebajikan. Menjawab soalan apa perkaitan antara PITAS 2030 pelan ni dengan pembangunan lestari, kita ada persoalan orang tanya, kenapa fokus 2030? Kenapa tak letak 2040? Kenapa tak letak 2050? Kenapa 2030? Perkaitannya sebab asas yang diambil semasa awal pembentukan PITAS 2030 ni, dia ikut kepada matlamat global, peringkat global ni. Di peringkat global PBB ada tubuhkan satu agenda yang diberi nama matlamat pembangunan mapan ataupun SDG, Sustainable Development Goal, yang mana dalam SDG ni dia gariskan 17 matlamat pembangunan mapan, 17 matlamat dan juga 169 sasaran inisiatif yang diletak, dan dia sasarkan untuk capai benda ni pada tahun 2030. So sebab tu kerajaan negeri masa awal Dr. Sam Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu naik, diberi mandat sebagai Menteri Besar, dia kata hari pertama dia masuk Wisma Darul Iman, nak menjadikan Terengganu sebuah negeri yang maju berkat sejahtera menjelang 2030. 2030 tu sebab apa? Sebab nak selari dengan sasaran global ni, SDG. So itu menjawab persoalan bagaimana hubung kait antara PITAS 2030 dan juga pembangunan lestari. Baiklah. Menjelang ataupun berbaki 7 tahun lagi lebih kurang. Betul. Jadi adakah di landasan yang terbaik sekarang ni Cik Wan? Setakat ni. Setakat ini PITAS 2030, kalau kita tengok dalam SDG tu, dia nak membasmi kemiskinan. Tujuan SDG itu sendiri adalah untuk membasmi kemiskinan, untuk melindungi bumi daripada
kerosakan, untuk memastikan keamanan dan sejagat lah, keamanan sejagat. Dan PITAS 2030 ni dibangunkan dengan 7 prinsip. Kalau tengok, saya tak ceritalah satu-satu prinsip tu sebab banyak. Betul. So saya nak fokus pada prinsip yang ketiga, pembangunan lestari. Apa definisi pembangunan lestari ni? Yang membawa kepada pelan tindakan dan juga mercu tanda PITAS. Pembangunan lestari ni maksud dia, kalau definisi SDG di peringkat global, kita tak ambil secara bulat-bulat. Sebab itu definisi orang barat oleh PBB. Tapi kita terjemahkan mengikut terjemahan Islam. Contoh kalau credit card lah. Credit card dia ada Islamic dengan konvensional. So sama juga dengan SDG. Kerajaan negeri menggariskan, mengambil asas SDG itu kepada SDGI. Sustainable Development Goal Islamic. So itu maksud pembangunan lestari. Dan di PITAS, cara kita terjemahkan SDGI ni, kalau perasan, kalau tengok kepada website PITAS, pendengar-pendengar DJ boleh tengok, dia ada 50 mercu tanda, 50 projek besar dalam PITAS 2030 ni, yang mana 50 mercu tanda ni fokus kepada yang awal tadi tu lah, pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sosial. Dan 50 mercu tanda ni pula, nak mudah faham, dia ada model rumah PITAS. Ada sasaran, ada trust strategik, ada inisiatif pelan tindakan sebagainya lah. Cuma nak mudah faham, dia ada 50 mercu tanda. Dia fokus kepada 10 trust strategik. 10 trust strategik ni fokus kepada portfolio ESCO lah. Kita ada 10 orang YB ESCO. Dan setiap ESCO ni ada fokus masing-masing. Ada yang berkaitan pendidikan, ada yang berkaitan dengan kebajikan, macam sentuh semua perkara. Which is kesemua bidang ini, kesemua portfolio ini ada dalam SDG itu sendiri. Setakat ni kita di COE PITAS ada keluarkan 2 siri laporan. Laporan yang pertama pada tahun 2021, laporan pencapaian, dan juga laporan pencapaian 2022. Setakat laporan pencapaian 2022, kita ada 511 inisiatif dalam PITAS 2030 ni. Dan laporan pencapaian setakat ini dah 67%. Untuk tahun lepas lah, which is satu pencapaian amat membanggakan lah. Sebab kita ada 511 inisiatif, dan inisiatif tu sehingga 2030, dan kita dah capai 67% pencapaian kerajaan negeri setakat ni melalui PITAS 2030. Melebihi separuh tu. Melebihi separuh. Baik. Agak-agaknya terus berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Dalam penerangan Cik Wan tadi, saya ada dengar perkataannya SDGI. Jadi nak tanyalah ni, ingat kau DGI sekali dengar bukan? Jadi minta Cik Wan huraikanlah bagaimana konsep SDGI ni diterjemahkan dalam bentuk tindakan melalui PITAS 2030. Okey. Bagaimana kita terjemahkan adalah melalui kita rancang, kita buat bengkel bersama dengan agensi-agensi kerajaan negeri. Sebab kita di COE PITAS ni sebagai pemudah cara saja. Yang akan melaksanakan pelan ini adalah agensi-agensi kerajaan dan seluruh pihak-pihak yang berkenaan di bawah kerajaan negeri lah. Jadi kita buat beberapa siri bengkel dengan agensi-agensi mengikut portfolio YB ESCO. Dan tadi itulah yang saya maksudkan, di bawah setiap YB ESCO ni ada inisiatif yang telah diletakkan, ada KPI yang telah diletakkan, ada program-program dan projek-projek yang telah diletakkan juga. So ia nak katanya 511 inisiatif tu tadi keseluruhannya adalah membawa kepada nak capai sasaran Terengganu tu sebagai negeri yang maju berkat sejahtera. Baik, faham. Jadi sebagai contoh Cik Wan tadi ada beritahu projek-projek inisiatif. Jadi mungkin Cik Wan boleh bagi contoh projek ataupun inisiatif pembangunan lestari dalam PITAS 2030 ni. Bila bercakap soal lestari ni, saya suka dalam PITAS 2030 untuk ceritakan tentang Bandar Baru Lestari. Which is Bandar Baru Lestari ni di bawah portfolio YB Datuk Dr. Alias. Teras yang kedua dalam PITAS, Pemadaran dan Kerajaan Tempatan ni. Satu mercu tandanya adalah Bandar Lestari Terengganu, which juga merupakan manifesto kerajaan negeri pada waktu tu. Dan baru-baru ni pada 25 Oktober tak salah saya tahun lepas dah lancar Majlis Pecah Tanah Bandar Lestari Durian Mentangau. Dan target way forward kerajaan negeri adalah nak mewujudkan dan membina bandar lestari di setiap daerah.
Maksudnya satu daerah Ada satu bandar satu lestari. bandar lestari. Dan di Dungun yang dah buat majlis pecah tanah tu adalah Bandar Lestari Durian Mentangau Di Dungun. di Dungun. Sekaligus dengan Kolej Universiti Quran Terengganu KQT juga dilancarkan pada waktu yang sama, which is untuk makluman pendengar-pendengar dan yang berada di live kita, Bandar Baru Lestari ni dia selari dengan SDG tadi. Okey. Sebab dalam matlamat pembangunan mapan, matlamat yang ke nombor 11, dia ada Sustainable Cities and Communities, yang mana dia nak mewujudkan bandar yang sustain, bandar yang selamat, bandar yang sejahtera untuk rakyat. Itu yang kita gariskan dalam Bandar Lestari. Kalau kita tengok definisi Bandar Lestari itu sendiri, dia ada 3 komponen utama. Satu, dia letakkan Islam. Yang kedua, dia letakkan alam sekitar, dan diselitkan juga dengan elemen bandar pintar, Islamik dan alam sekitar. 3 komponen ini menghasilkan kepada 8 prinsip asas Bandar Lestari. Nak senang ceritanya, nak wujudkan bandar yang selesa lah. Di pusat bandar itu ada masjid jadi sebagai pusat komuniti. Pusat komuniti maksudnya di situlah tempatnya berlaku aktiviti ekonomi, pertanian, pendidikan dan sebagainya. Itu Bandar Lestari, dan saya suka kongsi konsep Bandar Lestari Terengganu ni diambil daripada konsep Ibn Khaldun, yang mana menekankan kepada 5 faktor. Satu, keselamatan. Nak menjaga rakyat, nak menjaga penduduk sekitar bandar itu daripada ancaman jenayah, ancaman bencana. Yang kedua, penekanan alam sekitar. Yang ketiga, utiliti yang lengkap. Yang keempat, keperluan asas penduduk dan juga aktiviti ekonomi dan pertanian saya cakap tadi itulah. So maksudnya, untuk makluman, 5 konsep yang saya sebutkan tadi tu pun ada dalam SDG. Maksudnya nak cakap kelestarian dan selari antara SDG dan ke PITAS 2030 ni ada. Itu contoh, salah satunya adalah Bandar Lestari Terengganu lah. Setakat ni projek tu pun dah dimulakan ataupun majlis pecah tanah dah dibuat, dan sekarang ni dalam proses dari sudut kita di Center of Excellence PITAS dah cadangkan konsep pembangunan, dan sekarang ni dalam proses pelaksanaan proses-proses seterusnya lah. Kalau kita bagi gambaran sikit, bandar maju lah kiranya, semua canggih-canggih lah maksudnya. Betul. Dia minimum kalau contoh smart city kan, tak adalah kita nak kata canggih macam Korea, tapi dia minimum requirement untuk pastikan yang infra kita bangunkan itu, satunya memberi manfaat kepada rakyat lah. Bukan semata-mata nak tunjuk gah apa semua tak, tapi memberi manfaat kepada rakyat. Tujuan untuk kita bagi gambaran awal, takut orang fikir oh ni mesti naik kata terbang contoh. Tak lagi lah tu, tak lagi. Takut kena faham dengan idea yang dikongsikan tu. Okey, sama-sama kita nantikan. Saya pun tak sabar sebenarnya dengar bila Tuan bercerita. Baik, nak tanya lagi lah Cik Wan berkenaan dengan selain daripada Bandar Lestari, apa lagi contoh dan inisiatif yang lain yang berkait dengan SDG dalam PITAS 2030? Kalau nak highlight sebenarnya banyak, tapi saya bagi beberapa mencu tanda yang selari dengan SDG, selari dengan kelestarian. Salah satunya saya suka untuk berkongsi tentang mercu tanda Terengganu Cahaya. Terengganu Cahaya lah bahasa Terengganu. Terengganu Cahaya maksudnya kalau dah bahasa ini citizen centric. Terengganu Care, Terengganu Cahaya. Tujuan ataupun asas cadangan ini adalah nak memastikan, mudah kata, bila rakyat kita tak mahu tunggu rakyat susah dulu baru kita bagi kebajikan. Kita nak pastikan cadangan Terengganu Cahaya ni adalah setiap lapisan pemimpin di peringkat negeri, di peringkat daerah, bahkan di peringkat JPKK, Imam Bilal dan sebagainya, hadir kepada rakyat. Bukan rakyat mari minta tolong. Contoh yang best practice yang dibuat di UK, ibu mengandung, dia nak bagi bantuan kepada bayi, dia tak tunggu bayi tu keluar. Pemimpin pergi dekat ibu tu masih lagi mengandung, bagi pampers, bagi bantuan susu. So kita nak wujudkan benda budaya yang sebegitu. Itu maksudnya Terengganu Cahaya, which is ini bertepatan dengan matlamat yang pertama dalam SDG, iaitu no poverty.
Dia nak membasmi kemiskinan. Kalau kita tengok dalam bajet 2023 sekalipun ada diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita berkaitan dengan penyediaan peluang dan penempatan pekerjaan untuk ibu tunggal dan OKU. Which is ini antara usaha-usaha kerajaan negeri untuk membasmi kemiskinan. Antara yang lainnya adalah di bawah PITAS 2030 juga kita ada hasrat untuk menjadikan negeri Terengganu ni sebagai negeri pengeluar makanan negara. Sekarang ni duk kecoh isu tentang keterjaminan makanan. Betul. Food security. Dan Terengganu tidak ketinggalan dalam usaha bersama-sama untuk memastikan benda ini dapat dicapai. Kita nak jadikan, kita nak fokus kepada daerah Besut, Setiu dan Hulu Terengganu dari sudut peternakan, pertanian, dan kalau kita tengok banyak sektor-sektor tu di sebelah sana berpotensi tinggi. Betul. Dan kalau kita tengok dalam bajet 2023 juga sektor ini diberi bajet yang boleh kata besar juga, 29.18 juta untuk projek macam pembangunan Padang Ragut, pembangunan hub Lembu Sadar dan juga Kamil Nusu. Ini antara juga inisiatif kerajaan untuk memastikan selari dengan SDG, iaitu matlamat yang kedua, zero hunger. Dia nak membasmi bahagian kelaparan, nak pastikan setiap rakyat ni tak lapar. Ada makanan. Itu antara usaha kerajaan. Ataupun yang boleh saya highlight juga yang lain adalah perancangan bahagian pendidikan. Dalam matlamat pembangunan mapan, di matlamat yang keempat, quality education. Kerajaan Negeri Terengganu di bawah PITAS 2030 merancang untuk membina SRIDI dan SMIDI. Sekolah agama kerajaan negeri. SRIDI ni target nak bina di setiap daerah. SRIDI nak pastikan SRIDI ada di setiap daerah tu satu. SMIDI sekolah menengah nak pastikan di setiap parlimen dibina, which is nak memastikan tak ada rakyat yang ketinggalan bab pendidikan ni. Anak-anak kita tak ketinggalan bab pendidikan ni lah. So itu antara usaha kerajaan. Dan juga dalam bajet 2023 juga ada diberi bajet 1 juta untuk program Idkon Insani, yang mana ada golongan sasaran seperti guru kafa, imam, bilal dan JPKK. Kita ni nak ceritanya masa kita seharian banyak kita labur dekat pekerjaan, mencari rezeki. Lebih 50% bahkan 80% masa kita kongsi untuk cari rezeki. Betul. So jadi Idkon Insani ni adalah untuk menjadikan kita ni, saya sendiri dan semua rakyat Terengganu, bila bekerja tu bekerja dengan penuh Idkon. Bukan bekerja sekadar pergi hijau dapat gaji habis. Tak. Kalau jadi imam tu bukan sekadar solat fardu, tapi di luar di kampung dia tengok hak mana dia boleh cegah, dia cegah. Kita nak memastikan setiap rakyat ni bekerja dengan adanya sifat Idkon tu. Tu salah satulah di bawah nak memastikan quality education, memanusiakan manusia. Jadi secara rumusannya hari ni PITAS 2030 ni banyak sangat inisiatif. Tapi kita takkan mampu untuk capai sasaran maju berkat sejahtera tu tanpa sokongan daripada semua. Betul. Sokongan daripada rakyat, sokongan daripada agensi-agensi kerajaan. Sebab apa? Macam awal saya sebut tadi, PITAS 2030 ni bukan milik saya. Bukan milik tesis, bukan milik COE PITAS. Bukan milik Dr. Sam, tapi milik untuk semua rakyat Terengganu. Sebab dia adalah pelan hala tuju negeri. Wallahualam. Ya, baik. Itu dia panjang lebar sekali penerangan, dan pastinya berkaitan dengan semua portfolio yang dipegang oleh esko-esko yang ada, macam contoh untuk ibu tunggal. Betul. Kalau kita pergi masjid setiap Jumaat pun akan diumumkan untuk ibu tunggal ada kursus jahitan, betul, ada kursus ni dan juga sebagainya, peluang pekerjaan. Itu boleh sedikit contohlah kita ambil untuk kita kongsikan. Baik, rumusan dah pun diberikan. Terima kasih sekali lagi Cik Wan Muhammad Faizul, Cik Wan Yusof, pegawai penganalisis strategi COE PITAS. Hari ini berkongsi mengenai pembangunan lestari di Terengganu menerusi PITAS 2030, dan insyaAllah ada masa, ada kelapangan lagi kita boleh bersua kembali, dan mungkin ada perkongsian yang boleh lebih lagi untuk dikongsikan selepas ni, Cik Wan. InsyaAllah. Terima kasih jemput kami COE PITAS untuk berkongsi dengan semualah. Baiklah. Kau ada nak bagi ucapan ke apa-apa? Cukup itu. Happy birthday kepada yang tersayang. Selamat bekerja buat yang tersayang.
Baik, terima kasih. Dia sedang mendengar. Dia Okey. doakan abang buat yang terbaik hari ni. Jangan Ya. tebur dia kata. Dan terbukti abang dah buat yang terbaik. Allah. Itu paling penting. Juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang menonton dekat live. Kita ada Abdul Hadi Harun, Ya. kita ada Mama Hafizullah Muda dan juga kita ada Wan Simatul. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Wan. InsyaAllah terjumpa lagi Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terus kekal dengarkan di Manis Manis Pagi. Manis FM Gaya Pantai Timur. Jari-jari cemari yang menghitung hari bila kau kembali. Janji-janji tepati, jangan kau ingkari kata-kata hati.